Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan mulakan bab 7 udara, iaitu dengan tajuk pertama komposisi udara. Udara yang ada di sekeliling kita ni sebenarnya tidak ada warna dan tidak ada bau, tapi terdapat banyak bahan dalam udara ni. Walaupun kita tak nampak, udara mengandungi banyak bahan. Jadi, apakah komposisi udara? Komposisi udara bermaksud apakah kandungan yang ada dalam udara ni. Okey, udara sebenarnya adalah campuran pelbagai jenis gas. Gas nitrogen ada 78%, banyak ya. Okey, oksigen ada 21%, karbon dioksida 0.03%. Ini gas yang biasanya kita dengar lah ya. Jadi kita ada juga gas-gas nadir 0.97%. Apakah gas-gas nadir? Sini ada contoh gas nadir ya. Kita ada helium, argon, neon, xenon dan juga krypton. Selain daripada itu, terdapat juga komponen-komponen lain seperti mikroorganisma, wap air dan habuk. Komponen-komponen ini ada kuantiti yang agak kecil, maksudnya sedikit sahaja, dan juga sering berubah. Kita ambil wap air sebagai contoh. Okey. Udara yang dekat dengan kawasan hutan mengandungi wap air yang lebih banyak berbanding dengan udara yang ada di kawasan gurun. Dan juga selepas hujan, kandungan air ataupun kandungan wap air yang ada pada udara adalah lebih tinggi berbanding dengan kandungan wap air dalam udara pada masa cuaca panas. Terdapat satu aktiviti yang kita boleh jalankan untuk tentukan peratusan oksigen yang ada dalam udara. Pertama sekali, kita perlu sediakan radar seperti yang ditunjukkan dalam raja ini. Lepas tu kita boleh tandakan aras air pada balang gas. Okey. Seterusnya, atas penanda ini kita bahagikan balang gas ini kepada 5 bahagian yang seragam dan ditanda dengan pen penanda dakwat kekal. Lepas itu, kita boleh nyalakan lilin dan terlangkupkan balang gas ke atas lilin itu dan buat pemerhatian. Awak akan perhatikan lilin ini akan malap. Okey, lepas itu air akan naik ke arah 1/5 balang gas. Maksudnya air yang ada di sini akan naik sampai ke tanda ini. Okey, apakah maksud dia? Ini memberi maksud bahawa dalam kandungan udara terdapat 20% oksigen. 1/5 daripada kandungan udara adalah oksigen. Kenapa? Sebab air hanya naik 1/5. Kenapa air naik 1/5? Sebab oksigen yang ada di dalam balang gas ini sudah digunakan untuk pembakaran lilin. Lepas tu lilin tu malap. Okey, maksudnya oksigen sudah habis. So ruang yang oksigen yang dipenuhi oleh oksigen tadi sudah tak ada, sudah diguna. Jadi air akan masuk. Okey, so melalui aktiviti ini kita boleh tahu peratusan oksigen yang ada dalam udara adalah lebih kurang 20%. Okey. Adakah udara merupakan suatu campuran? Jawapan dia ya, udara adalah campuran. Sebab komponen udara boleh diasingkan melalui kaedah fizikal, iaitu penyulingan berperingkat. Ingat lagi tak apakah maksud campuran? Campuran terdiri daripada 2 atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Jadi kalau kita nak asing pun kena guna kaedah fizikal. Jadi ya, udara adalah satu campuran. Seterusnya kita akan tengok kepentingan gas dalam kehidupan harian. Kita akan mula dengan oksigen. Oksigen penting tak? Sangat penting untuk pernafasan. Pertama, kedua, pembakaran enjin, roket pada altitude yang tinggi perlukan oksigen. Kimpalan dan pemotongan logam dalam industri pun perlukan oksigen, dan juga oksigen digunakan untuk penyediaan pelbagai sebatian. Seterusnya, karbon dioksida. Karbon dioksida sangat penting untuk proses fotosintesis. Kita sudah belajar ya. Dan juga untuk membuat minuman berkarbonat, iaitu minuman bergas. Okey, air gas. Dan juga alat pemadam api. Okey.
Karbon dioksida digunakan untuk membuat alat pemadam api dan juga karbon dioksida penting dalam kita karbon. Apa dia kita karbon? Sat lagi kita akan bincang ya. Nitrogen pula macam mana? Penghasilan asid nitrik dan amonia perlukan nitrogen. Nitrogen boleh digunakan untuk buat baja bernitrogen, kita nitrogen. Nitrogen cecair pula digunakan sebagai ejen penyejuk. Macam mana pula dengan gas nadir yang ada dalam udara kita? Gas helium, iaitu salah sejenis gas nadir yang digunakan untuk mengisi balon udara dan juga balon kaji cuaca. Gas neon pula digunakan dalam lampu iklan yang cantik dan menarik. Gas argon digunakan untuk mengisi mentol. Seterusnya kita akan tengok kita karbon. Apakah kita karbon ini? Kita karbon ini adalah satu kitaran di mana kandungan karbon dioksida dalam udara akan dikekalkan supaya tak terlalu banyak ataupun terlalu sikit. Okey, maksudnya mesti ada orang yang ambil dan guna dan ada setengah orang lain yang akan kembalikan. So ada ambil, ada guna, ada kembalikan, baru dia akan seimbang. Kandungan dia baru boleh dikekalkan. Kalau semua ambil guna sahaja, habis. Okey, tak ada dah. Atau kalau semua orang bebaskan karbon dioksida, tak ada yang guna, dia akan jadi terlampau banyak. So apakah kita karbon ini? Sangat penting tau. Kita tengok. Kita karbon ini bermula dengan pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau akan jalankan satu proses yang dinamakan sebagai fotosintesis. Dan proses ini tumbuhan hijau akan guna karbon dioksida. Jadi dia ambil. Okey. Lepas itu tumbuhan hijau ini akan buat makanan kan. Dalam makanan itu ada unsur-unsur karbon dan unsur karbon ini dipindah ke haiwan macam mana apabila haiwan tersebut makan tumbuhan. Okey. Tumbuhan dan haiwan yang mati pula akan merebut. Dan perebutan ini dilakukan oleh bakteria dan kulat dalam tanah. Dan proses perebutan ini akan kembalikan karbon dioksida. Sebab proses ini membebaskan karbon dioksida. Okey. So tadi tumbuhan ambil karbon dioksida. Sekarang proses perebutan kembalikan pula sebab dia bebaskan. So dia adalah satu kitaran. Okey, selain daripada itu, ada tak proses lain yang juga membebaskan gas karbon dioksida? Ada. Sebagai contoh, pembakaran bahan api. Okey, seperti petroleum, gas asli, arang batu, contohnya kenderaan. Okey, kereta, kilang-kilang. Semua ni pembakaran bahan api fosil akan hasilkan ataupun bebaskan karbon dioksida. Jadi mereka sumbang juga. Dia bebaskan, dia bagi balik juga gas karbon dioksida. Ada lagi tak? Ada, semasa respirasi. Respirasi ini dilakukan oleh tumbuhan dan juga haiwan. Okey, di mana kita ambil oksigen dan keluarkan ataupun bebaskan karbon dioksida. Jadi, proses seperti perebutan, pembakaran, respirasi, semua ini membebaskan karbon dioksida. Tengok, semua duk bagi gas karbon dioksida. Dia akan jadi terlampau banyak. Okey, nasib baik kita ada tumbuhan hijau yang boleh yang di mana semua ni boleh diseimbangkan oleh tumbuhan hijau sebab tumbuhan hijau boleh melakukan proses fotosintesis. Sebab itu tumbuhan hijau sangat penting. Okey, kalau tak semua membebaskan karbon dioksida sahaja, tak ada yang ambil dan guna. Macam mana pula dengan kita oksigen? Kita oksigen konsep dia sama. Dia juga adalah satu kita di mana dia libatkan pengambilan oksigen dan juga pengembalian oksigen semula ke udara secara berterusan. Kita tengok dengan lebih terperinci ya. Yang pertama sekali kita tengok respirasi. Okey, tumbuhan dan haiwan dua-dua akan ambil oksigen dan guna. Okey, kita guna gas oksigen untuk respirasi. Pengaratan juga melibatkan penggunaan ambil juga gas
oksigen. Pembakaran juga perlukan oksigen. Okey, dan juga perebutan haiwan dan tumbuhan yang mati. Okey, dan juga bahan perkumuhan mereka yang reput semua perlukan gas oksigen. Semua ini, proses ni akan guna oksigen. Habislah oksigen. Siapa nak bagi sumbangan? Balik ke tumbuhan hijau juga. Proses fotosintesis, dia ambil oksigen, dia ambil karbon dioksida. Maaf ya, bukan oksigen. Dia ambil karbon dioksida dalam kita karbon tadi dan dia memberi sumbangan gas oksigen. Dia bebaskan gas oksigen. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk elakkan gangguan kepada kita oksigen dan kita karbon. Langkah pertama yang sangat penting ialah kita perlu mencegah pembalakan haram sebab hanya tumbuhan hijau sahaja yang boleh guna gas karbon dioksida dan memberi sumbangan gas oksigen. Yang kedua, kita perlu elakkan penggunaan racun serangga yang berleluasa. Ketiga, adakan projek penanaman semula pokok. Seterusnya, elakkan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan. Kita sudah tengok pembakaran api fosil tadi kan, dia akan bebaskan gas karbon dioksida. Dan akhir sekali, tidak melakukan pembakaran hutan sebab ini ambil oksigen juga dan bebaskan banyak gas karbon dioksida. Selain daripada itu, dia memusnahkan hutan. Okey, di mana tumbuhan hijau melalui fotosintesis boleh ambil karbon dioksida dan menyumbang kepada kandungan oksigen. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.